Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan lagi dengan sel elektrolisis 1.4.2 iaitu menghuraikan elektrolisis bagi sebatian lebur plumbum 2 bromida. Apa yang nak dibincangkan dalam subtopik kali ini ialah tentang proses bagaimana elektrolisis itu dijalankan melalui gambar rajah yang telah cikgu sediakan di hadapan ini. Gambar rajah ini cikgu telah terangkan tentang elektrolit sebelum ini. Ini adalah gambar rajah tentang elektrolisis sebatian lebur plumbum 2 bromida. Pada asalnya plumbum 2 bromida ini dalam keadaan pepejal. Apabila ia berada di dalam keadaan pepejal, ia tidak akan mengkondaksikan ataupun tidak akan menyalakan mentol. Tetapi apabila kita kenakan satu tindakan haba, iaitu kita panaskan plumbum bromida ini di dalam mangkuk pija, kita kenakan tindakan haba ke atasnya, plumbum bromida 2 dia akan melebur. Apabila ia akan melebur, maka ia akan menyalakan mentol ini. Pelajar-pelajar yang cikgu sayangi sekalian, kamu kena ingat, apabila plumbum 2 bromida melebur, maka terdapat hanya 2 ion yang berada di dalam mangkuk pija ini, iaitu ion plumbum 2+ dengan ion bromida Br negatif. Ion plumbum 2+ dan ion bromida negatif akan bebas bergerak di dalam mangkuk pija ini. Pergerakan ion-ion ini akan menyebabkan mentol ini menyala. Tetapi bagaimanakah proses itu berlaku? Apabila berlaku tindakan haba ke atasnya, ion plumbum akan bergerak ke terminal negatif. Cikgu ulang, ion plumbum akan bergerak ke terminal positif. Manakala ion bromida Br negatif akan bergerak ke terminal yang positif. Dalam erti kata lain, kamu kena ingat kation ke cathode. Dan satu lagi, anion ke anode. Apakah yang dimaksudkan dengan cation ke cathode? Maksudnya, ion positif akan bergerak ke cathode, manakala ion yang negatif akan bergerak ke anode. Jadi, ion positif akan bergerak ke terminal negatif bateri. Negatif, positif. Positif, negatif. Jadi, ion plumbum akan bergerak ke terminal negatif bateri. Manakala ion bromida akan bergerak ke terminal positif bateri. Cikgu telah sediakan jadual bagaimana pembahagian markah di dalam peperiksaan kebanyakannya ataupun kebiasaannya. Jadi, untuk soalan elektrolisis, cikgu cadangkan kamu menggunakan jadual yang telah cikgu sediakan ini. Di bahagian atas sekali, apakah yang berlaku di anode ataupun apakah yang berlaku di cathode? Anode terminal positif, cathode terminal negatif.
Di dalam tindak balas redox, pengoksidaan berlaku di anod. Masih ingat lagi? Penurunan berlaku di katod. Yang kedua, ion yang hadir di dalam elektrolisis ini. Yang pertama, ion bromida, hanya 2 ion sahaja. Ion bromida dan ion plumbum. Ion bromida, dia akan tertarik ke terminal positif, iaitu di anod. Manakala ion plumbum akan tertarik di katod. Kamu ingat word yang cikgu bagi di bawah, bahagian bawah ini. Seterusnya, setengah persamaan. Proses pengoksidaan berlaku, dia menderma elektron. Bagaimana kita membuat persamaan? Pada asalnya Br ataupun daripada ion bromida menghasilkan gas bromin. Di sini ada 2, maka kita kena letak 2 kat sini. 2 darab 1 negatif 2. Jadi kita letak di sebelah kanan. Derma 2 elektron. Manakala plumbum, charge 2 positif akan terima elektron. Terima elektron, berlaku proses penurunan. Pemerhatian yang kita nampak. Yang ketiga, iaitu gas perang terhasil. Gas perang ini ialah bromin. Inference ataupun hasilnya, gas bromin dihasilkan berwarna perang. Begitu juga plumbum. Pepejal kelabu terbentuk, iaitu dari segi pemerhatian, manakala inference-nya ialah logam plumbum dihasilkan. Jadi kedua-dua ini, jadual ini sangat penting untuk kamu menganalisis bagaimanakah proses ini berlaku. Okey, seterusnya. Cikgu nak awak siapkan benda yang hampir sama seperti ini. Carikan elektrolisis sebatian lebur bagi zinc. Sebatian lebur bagi zinc oksida. Cikgu nak awak boleh buat dalam buku latihan untuk sebatian lebur zinc oksida. Kita akan berjumpa untuk next class, iaitu 1.4.3. Jadi inilah kepentingan dalam elektrolisis sebatian lebur plumbum 2 bromida. Sekian.